Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Para jemaah, sahabat-sahabat yang dikasihi semua, Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu 17 Julai 2021 Masihi bersamaan 7 Zulhijjah 1442 Hijriah. Tahniah kepada semua yang masih boleh istiqamah dan boleh terus bersama dalam program Tadabbur Al-Quran untuk kita seketika berada di taman-taman syurga, untuk kita belai jiwa dan hati kita dengan ayat-ayat Allah, supaya sedikit hidangan roh yang kita ambil setiap pagi itu dapat terus melembutkan jiwa kita, terus memberikan sesuatu kekuatan untuk kita terus istiqamah di atas jalan agama Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, tadi saya tengok ada satu mesej masuk dalam Telegram kita, ada permintaan, dia minta ialah mana yang buka mic kamera tu cuma kena pastikan sebab takut ada ahli keluarga di belakang yang tak tutup aurat sebagainya. Tengoklah kalau di belakang tu tak sesuai muka ada ahli keluarga apa, harap boleh off kamera lah. Tapi kalau tak ada masalah, tak apalah. Cuma untuk yang nak bertanya tu, kalau ada soalan secara lisan, kalau boleh buka lah kamera tu, boleh. Sebenarnya kadang-kadang saya tengok nama tapi tak pasti. Yalah, orangnya tak sebab kita tak pernah bertemu setengah tu. Baik. Jadi untuk hari ini ayat yang kita akan baca ialah ayat 25 hingga ayat 27 dari surah Al-Mulk. Kita dah hampir ke penghujung surah Al-Mulk. Berbaki lagi ada 3 ayat, insya-Allah esok lusa habislah. Jadi ayat ni untuk hari ini adalah ayat 25 hingga 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. Dan mereka berkata, yakni orang-orang kafir musyrik berkata dan bertanya, bilakah datangnya janji ini? Bilakah berlakunya apa yang kamu janjikan ini? Sekiranya kamu orang yang benar. Kata-kata ini mereka tujukan kepada Nabi SAW dan orang-orang mukmin. Apabila Nabi beritahu, jika mereka tidak beriman dan mereka kufur, mereka akan mendapat azab ataupun mendapat kesusahan dunia akhirat. Lalu mereka tanya dalam bentuk istihza, bilakah datangnya, bilakah berlakunya apa yang kamu janjikan itu? Kul, katakan kepada mereka sebagai jawapan bagi persoalan tadi, innamal ilmu indallah, bahawasanya ilmu, maksud ilmu di sini bilakah turunnya azab, bilakah berlakunya azab,
Termasuklah bilakah berlakunya kiamat. Al-wa'du ni sama ada azab secara umum yang berlaku di dunia ataupun kiamat. Berlakunya kiamat pun termasuk dalam tafsiran perkataan al-wa'du. Katakanlah ilmu tentang bila berlakunya azab dan hari kiamat hanya di sisi Allah. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Wa innama ana nadhirun mubin, dan bahawasanya adalah aku ini seorang pemberi peringatan yang nyata, yang jelas. Wa innama ana nadhirun mubin. Ana tu walaupun selepas nun tu ada alif, tapi kita tak baca panjang, kita baca pendek. Wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'awhu zulfah, apabila mereka melihat azab itu sudah dekat. Zulfah maknanya qaribah. Azab yang mereka selalu minta dengan mendesak-desak, minta dengan bersungguh-sungguh. Bila azab itu sudah sampai, maka si'at menjadi buruklah wujuhul ladzina kafaru, wajah-wajah orang yang kafir itu. Lalu dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah dia perkara yang kamu dahulu selalu meminta-mintanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, ayat yang berbunyi wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ayat yang sama, maksudnya sama tetapi berulang-ulang. Antaranya adalah yang biasa kita baca dalam surah Yasin pun ada juga. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Selain daripada itu dalam surah Yunus pun ada, dalam surah Saba pun ada. Nanti buka sendirilah cari dalam surah Yunus ada, surah Saba, surah Yasin, termasuk dalam surah Al-Mulk. Maknanya ayat yang sama, jalan cerita yang sama diulang dalam beberapa tempat dalam Quran untuk menceritakan perkara yang sama berlaku kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir, iaitu setiap kali mereka diberi peringatan keras, diberi ancaman, mereka mahu supaya disegerakan. Lalu mereka bertanya dalam bentuk istihza. Istihza ni mana mengejek-ngejek, dalam bentuk mempersenda-sendakan. Mata hadzal wa'du, bila dan janji tu. Kalau kamu kata kami akan ditimpa dengan azab, apa tu? Bila nak datangnya? Lepas tu bila? Tak ada pun. Tak ada pun. Jadi mereka bertanya bila kerana mereka merasakan azab itu tak mungkin berlaku ataupun mustahil menimpa mereka. Allah Ta'ala bila dia cerita tentang azab sama ada di dunia atau di hari kiamat, sebenarnya dekat. Azab tu dekat. Contohnya kita lihat di awal surah Al-Ma'arij. Nanti selepas Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij. Surah yang keempat dalam juzuk yang ke-29. Bila Allah Ta'ala berbicara tentang azab di akhirat, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat azab itu jauh. Mereka merasakan jauh ini, mereka merasakan mustahil azab itu berlaku atau menimpa mereka. Tetapi Allah Ta'ala beritahu, kami melihatnya dekat. Maksud dekat, ia pasti berlaku dan dia adalah sesuatu yang mesti berlaku. Dia pasti berlaku dan mesti berlaku. Jadi mereka bertanya, mata yaqa'u ma ta'iduna bihi minal qiyamati wal hashri wal azabi wal nari fil akhirah. Itu saya baca tafsirannya dalam Tafsir Munir oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Mereka bertanya, bilakah berlakunya apa yang engkau janjikan kepada kami? Iaitu kamu beritahu dunia ni akan kiamat. Kehidupan kita ni akan berakhir dengan kiamat. Bila kiamat? Bila kita akan dihimpunkan? Bila azab tu akan berlaku? Mana nerakanya? Mana syurganya? Mereka tanya ni bukan tanya kerana nak percaya, nak beriman, tapi tanya dalam bentuk nak mempersenda-sendakan. In kuntum, jika kamu ya Muhammad wal mu'minuna bih, kamu ya Muhammad dan orang-orang yang beriman dengan kamu, sadiqin fima tad'unahu, mereka adalah golongan yang benar dalam perkara yang kamu seru, yang kamu ajak kami kepadanya. Kalau benarlah apa yang kamu sebut, maka kami nak tengok depan mata kami bilakah azab itu berlaku. Sebenarnya perkara ini bukan hanya ini persoalan yang dalam bentuk istihza, ejek-ejek ni bukan hanya berlaku dalam kalangan orang-orang kafir Quraisy Mekah sahaja, bahkan berlaku juga dalam kalangan umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu, kaum Ad, apabila mereka menentang dakwah Nabi Hud alaihissalam pun sama juga.
Kaum Samud apabila mereka menentang dakwah Nabi Saleh pun sama juga. Begitu juga umat-umat yang lain. Tetapi apabila datangnya azab, maka mereka dimusnahkan sehabis-habisnya. Tak adalah habis. Tak ada peluang lagi untuk mereka bertaubat ataupun untuk mereka perbaiki keadaan. Tapi masalahnya sebelum azab itu berlaku, mereka tak percaya. Lalu mereka kata, bilakah datangnya apa yang dijanjikan oleh kamu kepada kami. Para jemaah yang dirahmati Allah, di sini kita nak tadabbur bahawa perlu kita yakin sungguh-sungguh dan takut sungguh-sungguh dengan azab Allah. Dengan azab Allah. Sama ada di dunia, sama ada selepas kita mati, itu disebut dengan azab kubur, lebih-lebih lagi azab di akhirat. Jika Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh merasakan kepada manusia dengan azab di dunia, belum lagi azab di akhirat yang lebih besar lagi. Biasa kita baca dalam surah As-Sajadah, bila Allah Ta'ala menyebut tentang orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang al-mujrimun, allazina ajramu, orang yang bersalah itu, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami benar-benar akan merasakan kepada mereka dengan azab yang rendah. Azab yang rendah ni azab dunia yang tak seberapa jika dibandingkan dengan azab di akhirat yang lebih akbar, lebih besar. Mudah-mudahan mereka itu kembali ke jalan Allah. Mereka insaf dan mereka sedar kesalahan mereka. Jadi adanya azab di dunia. Nanti kita akan masuk surah berikutnya, surah Al-Qalam. Ada satu kisah yang menarik berlaku zaman dahulu. Golongan yang dibakar kebun mereka dengan turunnya api daripada langit. Allah Ta'ala sendiri turunkan api daripada langit. Lalu kebun mereka terbakar dan hangus atas kesalahan tertentu. Nanti bila sampai surah itu kita akan bacalah kisah tu. Dan di akhir kisah tu Allah Ta'ala sebut, kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikianlah azab siksaan untuk mereka di dunia, dan azab di akhirat sudah tentu lebih besar. Yang di dunia tu tak besar sangat, tapi azab di akhirat lebih besar. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebenarnya apabila kita diuji sekarang ini dengan penularan COVID-19 ataupun coronavirus, yang kita rasa sangat menakutkanlah, sebab dia dah jadi satu pandemik seluruh dunia dan telah mengubah landscape dunia 100%. Kita tak fikir pun satu masa kita tak boleh ke Mekah. Kita tak fikir satu masa kita tak boleh ke masjid untuk salat. Tapi ini dah berlaku dalam kehidupan kita zaman kini. Dulu saya pun tak fikir, kita terpaksa tukar. Biasa kelas Quran ni kita buat di masjid, kalau dekat rumah saya, Masjid Aman lah. Kita buat setiap pagi Sabtu seminggu sekali. Sekarang ni kita pasal tukar buat secara online dalam Google Meet pula. Dulu yang biasa dengan saja paling ramai pun 15 orangnya. Tapi sekarang ni dah lebih 100 orang, dah sampai 200. Jadi benda tu dah berubah tanpa kita dapat jangka. Setiap sesuatu yang berlaku, walaupun kita tak suka, insya-Allah kita menaruh sangkaan baik kepada Allah. Ada kebaikan di sebaliknya. Begitu je dengan musibah yang menimpa kita sekarang ni, sebenarnya dia adalah azab. Sebagaimana penyakit taun yang pernah berlaku zaman sahabat dan pernah Nabi beritahu, dia adalah suatu azab Allah. Yang dikenakan kepada kamu adalah hikmah di sebaliknya. Sama ada untuk manusia insaf, untuk dikifaratkan dosa, atau untuk ditinggikan darjat orang-orang yang sabar dengan ujian itu. Para jemaah yang dirahmati Allah, di sini kita perlu sentiasa berdoa. Berdoa itu penting. Itulah sebabnya dalam doa kita, antara doa yang biasa kita tak tinggal, minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada azabnya. Yang biasalah, yang paling biasa sekali, biasanya kita tak tinggal doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan pelihara kami, dan peliharalah kami daripada azab neraka. An-nar, api itu maksudnya api neraka lah. Itu untuk azab di akhirat. Kata Huzaifah bin Al-Yaman, Nabi SAW setiap kali baginda nak tidur malam, dia nak tidur, Nabi akan letakkan tapak tangan dia di sebelah pipinya, sebelah kanan.
Lalu dia membaca Allahumma qini azabak yauma tab'asu ibadak. Allahumma ya Allah, qini, peliharalah aku daripada azabmu. Bila tu azab tu? Yauma, pada hari tab'asu ibadak, engkau membangkitkan hamba-hambamu. Itu ketika manusia masing-masing keluar daripada alam kubur untuk dihimpunkan daripada mahsyar. Itu keadaannya lebih berat lagi lah. Jadi kita bersungguh-sungguh memohon kepada Allah. Macam mana cara kita nak menjaga diri supaya tidak mendapat azab Allah? Iaitu kita wajib beriman kepada Allah dengan iman yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah dengan Rasulnya. Dah disebut beriman, bertakwa, diulang lagi berimanlah. Wa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah dengan Allah dan Rasulnya dan cahaya ini Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Ini ayat ini dalam surah At-Taghabun, kita dah baca sebelum ni. Surah At-Taghabun dalam juzuk yang ke-28 hari itu. Mana datangnya perintah untuk beriman. Iman itu menjadi sebab kita terpelihara. InsyaAllah dengan itu, iman itu menjadi sebab. Kemudian ditambah dengan amalan-amalan soleh. Itu mesti. Amalan-amalan soleh yang menjadi sebab kita terpelihara daripada azab Allah. Sebab itulah Nabi pernah pesan kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Antaranya Nabi sebut, satu hari Nabi SAW naik unta. Unta ni kalau sekarang ni macam naik kereta lah. Dan ketika itu Ibnu Abbas yang merupakan sepupu baginda ada bersama di belakang tu lah. Membonceng. Kalau bahasa Malaysia sebut bonceng, bahasa Kelantan sebut gendu. Naik motor gendu. Ada pemandu, ada yang bawa motor tu, kemudian belakang tu orang tumpang motor tu dipanggil gendu sekali. Itu bahasa Kelantan lah. Membonceng. Jadi Ibnu Abbas naik unta duduk di belakang Nabi. Satu hari Nabi beritahu, ya gulam, Nabi kata, hai budak. Nabi sebut budak sebab Ibnu Abbas masih muda lagi. Ibnu Abbas ni dia antara sahabat yang muda. Dia adalah sepupu Nabi. Ayah dia Al-Abbas, nama dia Abdullah. Abdullah bin Abbas. Al-Abbas ni bapa saudara Nabi. Abdullah bin Abbas dia masuk Islam ketika umur sangat muda. Sekitar umur 3 tahun, 4 tahun. Sangat muda. Tapi ayah dia terkemudian. Dan ketika Nabi wafat, umurnya masih belasan tahun. Sangat muda. Sekitar 13-14 tahun. Tapi dia salah seorang sahabat yang diberi ilmu yang luas dan menguasai tafsir Al-Quran. Jadi suatu hari Nabi beritahu, ya gulam, hai anak. Sebab Ibn Abbas masih muda. Ihfazillah, Nabi kata, peliharalah Allah. Yahfazka. Nescaya Allah Ta'ala pelihara kamu. Maksud pelihara Allah, peliharalah segala perintah-perintah Allah. Ini yang biasa kalau kita bincang dalam tajuk taqwa. Itu yang dikatakan taqwa. Ihfazillah, ihfaz awamirallah. Hendaklah kamu pelihara perintah-perintah Allah. Apa-apa yang dia suruh kamu lakukan, maka kamu kena lakukan. Apa-apa yang perlu kamu tinggalkan, maka kamu kena tinggalkan, jauhkan. Nescaya, Nabi kata, kamu dijamin akan dipelihara oleh Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Nabi pesan kepada Ibn Abbas, bila kamu meminta, mintalah dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu mahukan pertolongan, mintalah tolong dengan Allah. Jadi yang penting di sini ialah hendaklah sentiasa menjaga perintah-perintah Allah supaya ada jaminan kita dipelihara daripada azabnya. Cuma satu perkara yang menakutkan kita apabila ada dalam kalangan kita orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa, kemungkaran, kemaksiatan tanpa mereka bertaubat. Tidak mustahil Allah Ta'ala jatuhkan azab kepada mereka. Yang kita yang tak terlibat sama dengan perbuatan dosa pun terkena tempiasnya. Tempias daripada azab tu. Kita pun terkena sama. Ini yang disebut dalam ayat surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal kalau nak rujuk boleh lihat dalam surah Al-Anfal ayat yang ke 25, muka surat 179. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu atau peliharalah diri kamu daripada fitnah. Maksud fitnah ni daripada azab
yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Yang ini apabila azab tu turun dan menimpa orang-orang yang bersalah, orang yang berdosa, orang yang bermaksiat, orang yang yang fasik, kesan daripada azab itu ataupun musibah itu tidak hanya menimpa mereka, tapi terkena sama kepada orang-orang lain. Ini yang perlu kita takuti. Inilah perlu dalam agama adanya usaha-usaha dakwah yang disebut al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita berusaha menyuruh manusia kepada kebaikan dan kita mencegah daripada kemungkaran. Tapi pada masa yang sama kita sendiri pun kena buatlah. Jangan pula kita suruh orang lain buat baik tapi kita sendiri tidak melakukan kebaikan. Jangan pula kita mencegah orang lain daripada mungkar, tiba-tiba kita juga terlibat dengan perkara mungkar. Ini pernah berlaku dalam kalangan Bani Israel. Mereka menyuruh orang lain buat baik, tapi kebaikan itu mereka tak buat. Mereka mencegah orang lain atas satu kemungkaran, tapi tiba-tiba mereka sendiri yang melakukannya. Mereka yang mencegah itu sendiri melakukannya. Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Adakah patut kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan padahal kamu melupakan diri kamu sendiri. Kamu suruh orang lain buat baik tapi kebaikan tu kamu tak buat. Ataupun kamu mencegah orang lain daripada kejahatan tetapi kamu sendiri yang melakukannya. Para jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita nak pelihara diri daripada azab? Dah disebut tadi, menjaga segala perintah-perintah Allah. Kemudian kita berdoa dan kita sentiasa bertakwa lah. Sentiasa bertakwa dengan istiqamah atas apa yang Allah Ta'ala pelihara. Apabila kita sentiasa bersama dengan Quran, bermakna kita dah ikat diri kita dengan petunjuk Al-Quran. Seolah-olah begitu. Sebab itu Nabi buat bandingan orang yang sentiasa bersama dengan Quran, dia tak boleh berpisah daripada Quran. Sama ada dia ni penghafal Quran atau tak hafal. Orang yang suka untuk bersahabat dengan Quran, maka disebut sahibul Quran. Tetapi dia kena ingat, kalau dia tidak bersungguh-sungguh menjaga hubungan dia dengan Quran, maka akhirnya Quran itu terpisah daripada dia dan hidup dia kembali terumbang-ambing. Bandingan yang Nabi sebut ialah masalus sahibil Quran kamasali al-ibil al-mu'aqqalah. Perumpamaan sahibul Quran. Sahib ni sama ada pembaca, orang yang belajar Quran, orang yang hafal Quran, mana orang yang ada hubungan yang intim, rapat dengan Quran, seumpama unta yang diikat. Seumpama unta yang diikat. Unta yang ditambat pada tiangnya dengan tali. In ahada alaiha imsakaha. Sekiranya tuan unta tu sentiasa memerhati, mana sentiasa mengawasi unta dia, maka unta tu tak akan terlepas. Tapi wa in atlaqaha, sekiranya dia biarkan, dia biar mana dia tak peduli, dia tambat unta, lepas tu dia tak kisah apa unta tu nak buat, maka unta tu akan meronta-ronta, akhirnya tali ikatan tu akan longgar, terlucuk dan unta pun lari. Maksud unta tu adalah ayat Quran yang kita baca, yang kita pelajari. Tuan punya unta tu kita sendirilah. Maknanya kalau kita tidak jaga sungguh-sungguh hubungan kita dengan Quran, lama-lama kita dapati Quran tu dah entah ke mana. Jadi kita kena sentiasa ikat diri kita dengan sungguh-sungguh, supaya dengan cara demikian kita sentiasa boleh monitor lah. Kita sendiri boleh kawal diri kita, supaya dengan cara itu ada jaminan kita selamat daripada azab dunia, azab di di dalam kubur dan azab di akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya tertarik bila saya ada mendengar satu klip video oleh Ustaz Syamsuri Ahmad, ni seorang pendakwah di Kedah, tentang isu yang berlaku sekarang ni lah. Isu kalau dalam kalangan orang politik kita lihat ramai yang begitu teruja dan berubuk-ubuk nak kepada jawatan, nak kepada kedudukan lah, nak kepada jawatan. Sebenarnya jawatan dalam politik atau jawatan apa sahaja ini adalah suatu amanah yang besar. Betul apa yang disebut, sebab ada hadis yang dirujuk. Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bila Abu Dzar menawarkan diri, dia kata, ya Rasulullah, tidakkah boleh kamu berikan apa-apa jawatan kepada aku?
Bukan Nabi beri jawatan, tapi dia yang menawarkan diri supaya diberi jawatan. Lalu Nabi kata, ya Aba Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, aku lihat kamu ni seorang yang lemah. Lemah bukan lemah imannya, bukan lemah agamanya. Kamu aku lihat seorang yang lemah dari sudut ketidakmampuan kamu untuk memegang jawatan ini. Betul, Abu Dzar ni seorang sahabat yang mulia, seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat kuat beribadat. Tapi dari sudut kemampuan, menggalas tanggungjawab jadi pemimpin, pegang tugas-tugas tertentu, Nabi kata, aku lihat kamu lemah, kamu tak mampu. Wa innaha amanatun, ia adalah suatu amanah dan dia ini menjadi suatu khizyun, Nabi kata, suatu kehinaan. Inilah yang dikatakan azab di dunia. Kalau kamu pegang jawatan ini, kamu tak mampu, nanti kamu akan dimarahi, kamu akan dikutuk, kamu akan dicerca, kamu akan macam-macam lah. Kamu akan dikecam sebagainya. Maka dia menjadi suatu khizyun, kehinaan di dunia, belum lagi kehinaan di akhirat. Itu yang sebenarnya termasuk dalam pengertian azab. Azab ni umum, sama ada kita sakit pada tubuh badan kita, itu pun azab. Kita diuji dengan penyakit-penyakit yang berat, itu pun azab. Kita diuji dengan ada penyakit-penyakit, azab. Kita mendapat kehinaan, kita diaibkan, itu semua adalah azab. Azab ni apa-apa sahaja yang menyebabkan kita rasa tidak selesa dan kita rasa hidup kita tak macam tidak memberi rasa kedamaian sebab banyak gangguan yang berlaku. Mungkin sekitar kawasan kita berbau busuk, mungkin terlalu bising, mungkin banyak pencemaran dan sebagainya. Semua adalah bentuk-bentuk azab yang berlaku dalam kehidupan di dunia. Kita memanglah kalau ikut kita nak kita hidup, jiran kita orang yang baik, kawan-kawan kita orang baik, tak ada orang dengki kepada kita, tak ada orang iri hati kepada kita, kita mendapat rezeki yang mencukupi, kita sihat tubuh badan. Adakah mungkin kita memperolehi semua itu dalam hidup kita? Mungkin ya, mungkin tidak. Kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat. Ada kalanya kita diberi rezeki yang luas, duit ada, tapi tiba-tiba kita diuji dengan badan kita sakit. Ada kala orang tu diberi kesihatan yang baik, tapi ditarik sedikit rezekinya. Ada orang rezeki dia okey, tu berada dia sihat, tiba-tiba ada jiran dia dengki kepada dia. Ada orang tu jiran dia okey, duit dia okey, rumah dia semua okey, kenderaan dia okey, tapi tiba-tiba kawan kerja dia dengki kepada dia. Jadi semua itu menjadi perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa seperti terseksa dan azab. Ini yang perlu kita sedar bahawa Allah Ta'ala uji kita sebegini supaya kita sentiasa tadarruk, kembali kepadanya dan memohon kepadanya, untuk kita ingat yang di kita ni adalah berstatus hamba. Allah Ta'ala tidak namakan kita sebagai rakyatnya, dia tak kata dia sebagai pemimpin, dia sebagai raja, dia sebagai Rabb. Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Allah Ta'ala sebagai ilah, kita ni hanyalah abdun, hamba. Apabila kita hamba, Allah Ta'ala ada hak untuk uji kita, dan dia menguji kita sebab dia tahu kita mampu untuk diuji. Sebelum ini saya pernah bacakan satu hadis yang Nabi SAW menyebut, yubtala rajul ala hasabi dini. Sebelum tu, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya Allah Ta'ala bila dia mengasihi sesuatu kaum, Allah Ta'ala pasti akan menguji kaum itu. Kaum itu akan diuji. Faman radhiya falahur ridha. Sesiapa yang redha dengan ujian, maka Allah Ta'ala redha kepadanya. Tetapi waman sakhita falahus sukhtu. Sesiapa yang marah, maknanya dia tak redha, ataupun dia macam memberontak dengan ujian yang menimpanya. Ini kena berhati-hati. Kadang-kadang kita timbul rasa nak marah. Ya Allah, kenapa didatangkan ujian COVID-19 ni menyusahkan, nak pergi tempat kerja tak boleh, pekerjaan hilang, nak pergi ke pasar, nak pergi, sangat terbatas, perangai kita terbatas. Kalau kita nak marah kepada COVID, sebenarnya tanpa sedar kita nak marah kepada Allah yang menurunkan ujian ini, azab yang berbentuk coronavirus atau virus corona ni. Benda tu adalah makhluk Allah yang dia zahirkan di alam ini, pada kurung ini, pada zaman ini, untuk manusia sedar
hebatnya tentera Allah. Walaupun benda tu kecil, tak nampak pun. Coronavirus ni kita tak nampak macam harimau, bukan besar macam singa pun, tak nampak. Tapi dia punya impaknya habis satu dunia. Habis satu dunia. Sistem penerbangan, sistem perhotelan, pelancongan down, semuanya jatuh habis. Ekonomi dunia jatuh habis. Benda yang kecil sahaja Allah Ta'ala hantar. Kita tak boleh marah. Kalau kita timbul rasa marah, nak memberontak, orang Kelantan kata mecok. Mecok ni ialah memberontak, nak marah. Bermakna kita nak marah kepada Allah. Kita kena membanyakkan astaghfirullah, istighfar. Kita kena sedar ini adalah ujian daripada Allah untuk sentiasa kita bawa jiwa dan hati kita dekat kepadanya, dan kita rasa kerdilnya kita, daifnya kita, lemahnya kita. Apa sahaja ujian yang Allah Ta'ala datangkan, kalau bukan dia yang tolong kita, tak ada siapa yang dapat tolong kita. Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah Ta'ala mahu merasakan kamu dengan sesuatu kemudaratan, sesuatu yang membahayakan kamu, sama ada maradin, sakit, fakrin, kefakiran, apa-apa yang kita rasa tidak selesa, maka tidak ada yang dapat melepaskan kita daripada kemudaratan itu kecuali Allah Ta'ala juga. Dia sahaja yang ada kuasa untuk melepaskannya. Wa in yamsaska bi khairin, jika dia nak merasakan kepada kamu, hendak mengenakan kepada kamu dengan kebaikan. Kebaikan tu sama ada min sihatin wa ghina, dapat sihat, dapat kaya, dapat apa dia lagi, hidup yang selesa, maka fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Dia boleh mengekalkan nikmat itu bersama dengan kita, dan dia boleh tarik kembali jika dia kehendaki. Baik, kembali kepada perbincangan kita tentang ayat ini. Orang-orang kafir mempersenda-sendakan Nabi dengan mengatakan bilakah turunnya azab itu, atau bilakah datanya hari kiamat itu. Maka beritahu innamal ilmu indallah, bahawasanya ilmu, maksud ilmu di sini adalah fala ya'lamu waqtas sa'ah wal azabi ala ta'yin illa Allah azza wa jalla. Tiadalah siapa pun yang mengetahui waktu berlakunya kiamat dan waktu turunnya azab secara ta'yin. Secara tepat. Secara spesifik, bila berlaku, pukul berapa, hari apa, tak ada siapa yang tahu, melainkan Allah azza wa jalla sahaja. Lakinnahu amarani an ukhbirakum anna hadha kain wa waqi' la mahalah. Allah Ta'ala telah perintahkan kepada aku untuk beritahu kamu bahawa perkara ini adalah perkara yang kainun. Kain, sesiapa belajar bahasa Arab, ini isim fa'il daripada kana. Perkara yang ada, pasti berlaku, dan ianya tak boleh dielakkan. Dia adalah sesuatu yang waqi', sesuatu yang realiti, memang akan berlaku. La mahalah, tak dapat tidak. Tak dapat tidak, mana dapat berlaku juga. Maka fahdharuhu, kamu kena berhati-hati, maka kamu kena berjaga-jaga, kerana dia akan muncul, dan ketika itu, bila turunnya azab, bila berlakunya kiamat, semua akan musnah. Kalau kemusnahan yang total bagi alam ni adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Sebenarnya perkara ni memang ada dalam keyakinan orang terdahulu. Kalau para jemaah pernah dengar istilah Armageddon. Penerbit filem Hollywood pernah dulu buat filem, saya tak ingat siapa pelakon utama dia tu, lupa dah nama dia. Armageddon, cerita tentang kemusnahan dunia yang bila objek-objek daripada angkasa lepas seperti meteor, asteroid datang menimpa bumi. Mana dalam pemikiran orang-orang barat, mereka yakin akan berlakunya satu kemusnahan yang total yang disebut yaumul qiyamah, hari kiamat. Dalam Islam kita sebut hari kiamat, itu istilah tu dalam bahasa Arab lah. Hari akan berlakunya kemusnahan. Kiamat ni azab sebenarnya. Kena faham, kiamat ni azab. Sebab itu ketika berlakunya kiamat yang begitu dahsyat, orang-orang beriman telah dimatikan oleh Allah lebih awal. Maksudnya, kedahsyatan azab pada hari kiamat tak dirasai oleh orang-orang beriman sebab mereka telah dimatikan lebih awal dengan cara ditiupkan angin yang lembut. Kalau orang beriman tu ada dalam bukit, dalam hutan, dalam gua, angin tu akan sampai. Angin yang lembut, yang sejuk,
Bila angin itu sampai, mereka terkena angin itu, mereka jatuh seorang mati. Kemudian berlakulah azab, iaitu berupa kiamat yang dahsyat. Tak ada lagi orang-orang yang kenal Allah, bahkan tak mampu sebut kalimah Allah. Jadi azab ketika berlakunya kiamat sangat dahsyat. Kita boleh lihat contohnya dalam ayat di awal surah Al-Hajj. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Surah Al-Hajj ini surah yang ke-22. Ustaz Rosdan baru muncul. Kalau Ustaz tak keluar dah hari ni. Muka surah 332. Okay. Kita lihat ayat pertama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya zalzalah ni goncangan, gegaran pada hari kiamat ni sesuatu yang sangat besar, sangat hebat. Sebab dia adalah azab. Iaitu yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Iaitu pada hari yang kamu lihat ibu yang murdi'ah, yang menyusukan anaknya akan terpisah ataupun terlupa kepada anak yang disusukannya. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Manakala perempuan yang mengandung pula tergugur anak yang dikandungnya. Tak perasan anak tu dah keluar daripada kandungannya. Wa taranna sasukara, dan engkau melihat manusia pada hari itu dalam keadaan mabuk. Mabuk ni macam orang tak ada akal. Mabuk terhoyo-hayang. Sebenarnya wa ma hum bisukara, mereka tu sebenarnya tak mabuk pun. Walakinna azaballahi syadid, tetapi azab Allah. Ini yang kita takut ni. Azab Allah pada hari berlakunya kiamat ni amatlah berat dan mengerikan. Azab yang sangat syadid. Sebab itu azab Allah itu disebut dengan dia punya naatnya, kata sifatnya pelbagai. Azabun azim, azab yang sangat besar. Azabun alim, azab yang sangat menyakitkan, pedih. Alim ni daripada alama yu'limu, mu'lim, benda yang sangat-sangat pedih dan menyakitkan. Azabun syadid, azab yang sangat keras. Azabun kabir, azab yang sangat besar. Azabun muhin, azab yang hina. Jadi untuk menggambarkan dahsyatnya azab dalam Quran, dia datang dengan pelbagai kata sifat. Azab yang besar, azab yang pedih, azab yang berat, azab yang hina. Untuk memberikan suatu suatu rasa kepada kita bahawa azab ni benda yang manusia tak mampu nak tanggung. Tak mampu nak tanggung. Jika Allah Ta'ala menguji kita dengan suatu ujian yang berat, kita ambil contoh, kalau sakit gigi, sakit gigi. Allah Akbar. Tak boleh nak cerita macam mana sakitnya. Ketika gigi kita sakit. Kita tahu gigi ni, dia punya bahagian dalam gusi kita ni banyak urat saraf dan dekat dengan bahagian otak kita yang boleh mengesan rasa sakit. Kita tak boleh nak gambarkan macam mana. Bagaimana dengan azab di akhirat yang Nabi gambarkan, orang yang paling rendah atau paling ringan azabnya dalam neraka, ini dari kalangan orang-orang kafir yang disiksa neraka, ialah Nabi kata la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jumratan min narin. Orang lelaki yang diletakkan bahagian bawah tapak kakinya dua selipar. Selipar yang diperbuat daripada api, bukan selipar yang macam kita pakai di dunia. Selipar itu daripada api, yaghli minhuma dimaruhu, menyebabkan menggelegak otaknya. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Dipakaikan dengan selipar daripada api, kita pun tahulah panaslah. Kita kalau tersentuh, kulit kita tersentuh objek yang panas pun kita tak tahan dah. Sama ada air yang panas, periuk yang panas. Bagaimana dengan seseorang yang dipakaikan kepadanya selipar daripada api yang menyebabkan otak di kepalanya jauh kaki dengan kepala ni, tapi menggelegak. Bagaimana pula dengan orang-orang yang Allah Ta'ala sebut, yusabbu min fawqi rusihimul hamim, qutti'at lahum thiyabun min narin, dibuat untuk mereka pakaian daripada api dan dicurahkan ke atas mereka dengan azab yang berupa air yang mendidih. Dicurahkan air yang mendidih atas kepala, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, lalu menyebabkan hancur luluh atau keluar segala yang ada dalam perut, dan kulit-kulit mereka pun akan tercabut kerana dahsyatnya azab itu. Jadi hari kiamat ni tak ada siapa yang tahu bila berlaku, tetapi kita hanya mengetahui tanda-tanda kiamat. Itu pun pernah dalam hadis Jibril,
Kalau tuan-tuan baca dalam himpunan hadis 40 Imam Nawawi ada disebut hadis tu, satu hari disebut terkenal hadis tu dengan sebut hadis Jibril. Jibril datang jumpa Nabi dengan rupa seorang ada lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Bayadu asyabi wa sawadu asy'ari, putih pakaiannya hitam. Kemudian ditanya Nabi apa itu Islam, Nabi pun jawab sekian-sekian. Kemudian ditanya apa itu iman, Nabi pun jawab. Jadi setiap kali Nabi jawab dia kata sadaqta, benarlah. Jadi sahabat peliklah, dia tanya kemudian dia membenarkan, seolah-olah dia dah tahu. Akhirnya Nabi tanya akhirnya Jibril tanya mata sa'ah, bilakah kiamat? Lalu Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Macam mana aku nak jawab? Aku tak tahu. Kalau kamu tak tahu, aku lebih-lebih kita tahu. Kemudian Jibril minta, fa'akhbirni an amaratiha. Ceritakan kepada aku tentang sebahagian tanda-tandanya. Antara tanda yang diberitahu adalah antalidal amatu rabbataha, bahawa seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Ini adalah tafsiran ulama'. Dulu dia ada status hamba wanita, kemudian anak dia menjadi hamba yang merdeka, ataupun dengan tafsiran lain mengatakan munculnya anak-anak yang derhaka memperhambakan ibu bapanya. Kemudian kamu melihat orang-orang yang dahulunya berkaki ayam, bertelanjang. Ala-ala hidup apa kerana mana orang yang susah lah. Al-hufah tu maknanya orang yang tak ada selipar, tak ada kasut. Al-urah orang yang macam tak cukup pakaian. Al-alah papa kerana bekerja sebagai ri'a asyai, mengembala kambing. Maknanya orang yang sangat susah tiba-tiba menjadi kaya raya, wa yatatawaluna fil bunyan, saling berusaha nak meninggikan binaan. Dah kaya raya boleh buat bangunan yang tinggi-tinggi. Dulu miskin, sekarang dah jadi jutawan atau bilioner. Itu dua tanda kiamat yang disebut oleh Nabi kepada Jibril dalam ni. Sebenarnya banyak lagi lah tanda-tanda kiamat yang lain yang perlu kita pelajari dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jadi kiamat bila tak ada siapa yang tahu. Nabi tak tahu, malaikat tak tahu, siapa-siapa pun tak tahu. Dan kita tak boleh nak buat jangkaan bila-bila kiamat sebab ilmu ini hanya di sisi Allah. Yang penting kita bersedia. Kita bersedia untuk berhadapan dengan hari yang pasti berlaku, iaitu kita akan mati dan dunia ini akan musnah sepenuhnya. Ini akidah kita ya. Salah satu dalam rukun iman kita percaya adanya apa yang disebut al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat, itu beriman dengan berlakunya kiamat, kemudian kita akan hidup di alam yang seterusnya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, dengan masa berbaki sekitar 10 minit lagi, kita pergi ayat yang untuk di akhir ayat tadi, wa innama ana nadhirum mubin. Wa innama tu akhir ayat 26 tu, bahawasanya aku hanyalah seorang nazir. Nazir ni pemberi peringatan yang jelas. Tugas Rasul hanyalah inzar, beri peringatan. Bukan kerja Rasul nak paksa manusia ataupun nak sentiasa mengawal manusia. Tugas Rasul hanyalah beri nasihat, pengajaran, beri amaran. Kalau kamu terima, kamu selamat. Kalau kamu tak terima seruan dakwahku, kamu akan menyesal. Kamu akan rugi di akhirat. Tugas aku hanyalah al-balaghul mubin, menyampaikan apa yang sudah jelas dan terang. Nazir ni mana memberi peringatan yang menakutkan, khususnya kepada orang-orang yang degil lah, ataupun orang yang masih engkar. Dan akhirnya falamma ra'auhu zulfah, kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 27. Apabila mereka melihat azab itu sudah dekat ataupun sudah berlakulah, azab yang dijanjikan itu sudah qariban, sudah dekat. Sama ada berlakunya azab itu di dunia ataupun dekat ni maksud waqamatil qiyamah, dah berlaku kiamat. Lalu wasyahidaha al-kuffar, dan orang-orang kafir dapat menyaksikannya. Dari segi bahasa Arab, apa-apa yang akan datang itu dikira dekat. Li'anna kullama huwa atin qaribun. Kerana setiap perkara yang datang itu dikira dekat. Perkara yang jauh adalah yang telah berlalu. Perkara yang jauh adalah yang telah berlalu. Kalau tak silap saya, adalah satu kata-kata nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali
Dia mengatakan makhluk yang paling jauh adalah masa. Masa yang berlalu. Masa yang berlalu tu dia tak pernah undur kembali tak. Masa ni satu makhluk yang dia terus bergerak. Bila dia berlalu, dia akan semakin jauh. Dan kita ni dah hidup lama di dunia, kita ni semakin dekat dengan mati. Mati tu akan datang. Bila mati kita tak tahu, tapi dikira dekat. Kenapa? Sebab dia adalah atin, dia pasti akan datang. Kullu ma huwa atin qaribun. Setiap sesuatu yang bersifat datang, maknanya akan muncul, maka dia dikira dekat. Wa in tala zamanu, sekalipun zaman masanya panjang. Panjang tu maksudnya mungkin 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, tapi sebenarnya dikira dekat sebab dia akan muncul. Jadi bila datangnya azab, menjadi siat ataupun iswaddat, menjadi hitamlah, muramlah. Muram, macam mana wajah orang yang kecewa, orang yang takut, bukan wajah orang yang gembira, bukan wajah yang ceria, wajah yang takut, menjadi muram kerana rasa menyesal. Sebab benda tu dah tak boleh nak diundur kembali. Mana kalau mereka nak kata, oh kami menyesal, kami nak bertaubat, taubat mereka dah tak diterima dah. Kita kena sedar, apabila turunnya azab, pintu taubat tertutup. Bila berlaku kiamat, pintu taubat tertutup. Apabila nyawa kita dah sampai ke halkum, masa tu dah tak boleh nak bertaubat dah. Ketika itu taubat tu dah ditutup. Peluang untuk kita bertaubat sudah tidak ada lagi. Untuk kita kaitkan dengan ayat ini, kita boleh rujuk ayat di akhir surah apa? Surah Ghafir. Surah Ghafir muka surat 476. Muka surat 476 ayat yang ke-84. Di akhir surah dah. Boleh tengok di bawah tu ayat yang berbunyi, فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Itu ayat 84 dan 85 di akhir surah Ghafir. Falamma ra'au ba'sana, dan ketika mereka melihat azab kami, melihat azab itu sudah muncul, lalu mereka yang kafir itu berkata, amanna billahi wahdah, kami beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Dan kami kufur, kami engkar kepada benda-benda yang dengan sebabnya kami menjadi musyrik. Maksudnya kami tidak lagi mahu menyekutukan Allah dengan yang lain. Kami hanya beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Adakah berguna pengakuan mereka? Jawapannya, falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Maka iman mereka ketika itu tidak berguna lagi semasa mereka melihat azab kami. Masa melihat azab tu baru nak beriman, tak berguna dah. Ini sama dengan kisah yang berlaku pada Fir'aun. Fir'aun zaman Nabi Musa pun bila dia dah hampir tenggelam, dia mengatakan, amantu, aku juga beriman. Tapi iman dia dah tak terima dah. Tidak berguna lagi kepada mereka iman ketika itu. Maksudnya tak ada faedahnya mereka mengaku beriman. Itulah dia sunnatullah. Itulah dia sunnah Allah. Sunnah Allah maknanya undang-undang peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada hamba-hambanya. Kalau nak beriman sebelum mati. Bukannya masa nak mati tu baru nak beriman. Kalau nak bertaubat pun sama juga. Sebelum nyawa sampai ke halkum. Kalau nak beriman, nak bertaubat sebelum dunia ni kiamat. Sebelum turunnya azab. Tapi bila dah berlaku semuanya, dah mati, dah turun azab, dah kiamat, orang kata nasi sudah menjadi bubur. Ikutlah nasi jadi bubur ke nasi basi ke, maknanya benda tu dah tak ada faedahnya. Benda tu nak undur balik tak boleh dah. Wa khasira hunalikal kafirun, dan pada saat itu rugilah orang-orang yang kafir, yang kufur dan engkar. Sikit lagi ya, masa ada 5 minit lagi. Kita lihat dalam surah Yunus. Kita nak kaitkan cerita ni dengan kisah apa tadi saya sebut di Fir'aun. Dengan kisah Raja Fir'aun.
dalam surah Yunus, muka surat, kita lihat muka surat 219 ya. Muka surat 219. Itu pada ayat 90. Ya, tengok ayat 90. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Akhirnya kami bawakan Bani Israel dapat menyeberangi Laut Merah. Ketika mereka lari bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya. Akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel, Allah Ta'ala selamatkan. Laut yang luas tu terbelah. Tetapi fa'atba'ahu Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Fir'aun dan bala tenteranya turut mengikori. Ikut mana kejarlah. Dengan penuh kejam, zalim, lagi kerana musuh, kerana nak tangkap atau nak bunuh. Hatta idza adrakahul gharq, sehinggalah apabila Firaun itu hampir tenggelam. Hampir tenggelam sebab bila Bani Israel dan Nabi Musa dah berjaya sampai ke sebelah sana, mana dah sampai kawasan daratan, yang tinggal di tengah-tengah laut yang terbelah itu adalah Firaun dan bala tenteranya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan laut yang terbelah itu kembali bercantum. Orang Kelantan kata takut semula. Kembali bertangkup. Tak tahulah tu kalau bahasa Kuala Lumpur, bahasa Kelantan dia kata takut semula. Atau kembali bercantum semula. Bila laut tu bercantum, habislah. Maka semua bala tentera Firaun tenggelam. Ketika hampir-hampir nazak nak mati sebab apa dia, orang kata nyawa-nyawa ikan. Maksud itulah Fir'aun kata amantu, tengok tu lah. Qala amantu, dia ni Fir'aun tu berkata, aku percaya, aku beriman annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Masa tu dia kata, aku juga percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel. Maknanya aku juga beriman kepada Allah sebagaimana Bani Israel beriman kepada Allah. Dan dia mengaku, dia kata, wa ana minal muslimin, aku juga termasuk orang Islam. Adakah keimanan dia diterima setelah dia dah hampir-hampir nak mati? Mati ni azab dah, azab dah. Makna dah hampir nak mati sebab dah lemas tenggelam, tapi belum mati lagi lah nyawa-nyawa ikan. Maka Allah Ta'ala tanya dalam ayat 91 untuk kita fikir ni. Al-ana Al-an mana sekarang kata al tu dibaca dengan mak lazim harfi mukhaffaf 6 harakat. Al-ana, adakah sekarang ni baru kamu nak beriman? Dah berapa lama kamu hidup di dunia? Dah berapa lama Nabi Musa berdakwah? Sekarang baru nak beriman? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sesungguhnya kamu dahulu telah telah menderhaka, kamu kufur, kamu ingkar, tak mahu terima, tak mahu dengar dakwah Nabi Musa, dan kamu termasuk orang yang banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi. Maknanya ketika itu iman dia tak ada gunanya. Pengakuan dia untuk beriman itu sia-sia. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala bagi kepada kita alhamdulillah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu. Alhamdulillah Allah Ta'ala rezekikan kepada kita untuk kita bersama dengan kitabnya, untuk kita baca, kita fahami, kita tadabbur. Ini suatu rezeki yang saya rasa sangat-sangat besar. Lebih daripada besarnya nikmat rezeki harta benda. Sebab kita boleh memberikan sedikit panduan kepada fikiran kita, kepada jiwa kita, untuk kita bawa diri kita kembali kepada Allah, untuk kita insaf supaya kita tidak menyesal sebagaimana menyesalnya orang-orang yang telah menyesal. Jadi kisah-kisah yang berlaku pada umat terdahulu, apa-apa yang kita baca itu sebenarnya adalah iktibar untuk kita yang hidup di akhir zaman. Sebab kita hanya menunggu masa untuk kembali dipanggil bertemu dengan Allah. Kita semua yakin kita akan mati, cuma kita tak tahu bila kita akan mati. Kita yakin bahawa dunia ini akan kiamat, cuma kita tak tahu bila kiamat. Cuma kita kena bersedia. Kita kena bersedia untuk menghadapi segala-galanya. Jadi cukuplah 7.29 kita berhenti. Alhamdulillah. Baik, ada soalan bertulis tentang hari kiamat. Jika kita ni insya-Allah ada iman Allah Ta'ala sebagai hamba-Nya, insya-Allah maka kita akan dimatikan sebelum itu. Betul? Ya betul. Kita akan dimatikan sebelum itu dengan angin lembut yang dingin. Ya betul, ada dalam hadis. Maknanya orang yang beriman dia tak akan merasai seksa azab ketika dunia ini kiamat, ketika berlakunya idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Antara azab tu kita tengok tadi, tiba-tiba ibu yang mengandung, anaknya jatuh daripada kandungan, manusia yang dekat nak mabuk. Masa tu orang beriman dah tak ada dah, dan dimatikan dengan tiupan angin yang lembut. Ada soalan lain ke? Soalan bertulis itu saja. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam cikgu ya, silakan. Gini Ustaz. Segala musibah yang berlaku ni Ustaz dah. Kita ambil peluang nak Ustaz. Jaga ni lah dengan COVID-19 ni. Jadi kita ambil peluang ni, kita boleh Google Map, boleh belajar tadabbur setiap masa. Jadi dia mari satu perasaan pula Ustaz. Lebih baik COVID sama-sama lah. Dia mari perasaan tu Ustaz. Jadi minta pandang Ustaz lah lagu mana baik atau tak baik, mari perasaan tu. Yang kedua Ustaz, Firaun ni dia beriman, kemudian dia ditolak bila mana dia ni di saat nazak dia di saat hampir tenggelam. Bagaimana kalau kita ni Ustaz, kita nak mati, teka nak mati tu kita sebut la ilaha illallah, teka nak mati dah tu la ilaha illallah. Adakah dia Tuhan terima juga? Sedangkan Firaun Tuhan tak terima. Wallahu a'lam Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ya. Soalan pertama tentang hikmah di sebalik ujian. Hidup kita ni macam itulah. Hidup kita ni ujian tu dia bersilih ganti. Ada kala kita diuji, ada kala kita tidak diuji. Bila kita diuji dengan kesusahan dan kita melihat ada banyak kebaikan, itu yang Allah Ta'ala kendaki. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyatalah banyak kerosakan berlaku di atas muka bumi dengan sebab hasil kerja-kerja tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Munculnya kerosakan ini liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Allah Ta'ala mahu merasakan kepada manusia dengan kesan daripada kerja yang mereka buat. Setujuannya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Dia musibah ni tak adalah berlaku berpanjangan. Ujian ni tak adalah kita kata, orang Kelantan kata sokmo-sokmo. Sokmo-sokmo ni mana berterusan. Ada kala dia berlaku, ada kala dia tak berlaku. Cuma bila berlaku, kita jadikan ia sebagai peringatan. Apabila musibah tu sudah hilang, jangan pula kita jadi orang yang lupa daratan. Maksud lupa ialah bila dah tak diuji, kita dah rasa semakin jauh dengan Allah. Kan banyak kita lihat ada orang yang apabila dia ditangkap kerana bersalah di penjara, maka dia sebut dengan sebab penjara itulah dia dapat mendekatkan diri kepada Allah, banyak salat sunatnya, bahkan dia mengaku dia dapat mengkhatamkan habis 30 juzuk Quran. Kalau bukan dengan sebab penjara, saya rasa garanti dia tak dapat habiskan 30 juzuk Quran. Dan ada sampai kes dia kata, ialah dia dengan sebab penjara itulah bila keluarnya dia berubah jadi orang yang lebih baik. Tapi sama ada terus baik itu atas dia punya istiqamah atau konsisten dia dengan perintah-perintah Allah. Apabila kita tidak menyukai ujian, ialah kita kena ingat di sebalik ujian yang kita benci itu ada hikmahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala wajibkan peperangan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu perintah berperang melawan orang-orang kafir. Padahal ia sesuatu yang dibenci oleh kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu yang ada kebaikan. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu yang ada keburukan. Kita tak suka dengan COVID ini. Banyak menyusahkan. Tapi dari sudut yang lain ada kebaikannya. Ada kebaikan. Jadi kita buat pertimbangan dari sudut mana yang lebih banyak. Baik atau buruk. Atau seimbang. Kalau ada hikmah kita kata kebaikan. Macam soalan cikgu tadi. Kebaikannya dengan sebab COVID lah. Kita ubah alternatif kelas Quran daripada kelas secara live di masjid, kita buat adalah bentuk live dalam online ataupun dalam Google Meet. Tapi secara keseluruhan saya melihat dari segi keburukannya lebih banyak. Ada kebaikan, ada keburukan lebih banyak, itu kita tak dapat berjemaah di masjid, tak dapat buat kuliah dan program di masjid sebagaimana biasa, dan kita tak bebas untuk bergerak, untuk bekerja, dan aktiviti harian kita terbatas. Jadi ada kebaikan, ada keburukan. Cuma ketika kita diuji, kita sentiasa insaf dan ajak diri kita untuk dekat dengan Allah supaya kita boleh istiqamah. Baik, yang kedua tentang Firaun tadi. Apabila Firaun ditolak imannya, sebab dia masa dia nak mati tu baru dia nak beriman.
Kalau seseorang tu ialah dia hidup di dunia dia tak pernah beriman, lalu ketika dia nak mati baru nak beriman, samalah tak diterima keimanannya. Adapun kita, alhamdulillah kita dah beriman, itu nikmat yang Allah Taala berikan dan kita sentiasa memuji Allah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam. Dan jika kita mati dan kita dapat juga mengucap dua kalimah syahadah, paling kurang pun kita dapat menyebut kalimah tauhid la ilaha illallah, ini dah satu keuntungan yang besar. Kerana seseorang itu mati dengan apa yang dia hidup. Seseorang itu mati dengan keadaan semasa dia hidup macam mana. Kalau dia hidup dengan baik, insya-Allah dia mati dengan baik. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang akhir kalamnya dia dapat menyebut la ilaha illallah, dia akan masuk ke syurga. Cuma nak beri jaminan kita dapat sebut la ilaha illallah itu belum tentu lagi. Orang yang biasa jaga solatnya, sentiasa jaga hubungannya dengan Allah, membanyakkan zikir, bacaan Qurannya, insya-Allah bagi dia mudah untuk dia menyebut kalimah la ilaha illallah, mudah. Tapi bagi orang yang tidak begitu, mungkin sukar bagi dia. Nabi pesan begitu ni semasa di Mekah, ya. Hadis yang menyebut man kana akhiru kalamihi, sesiapa yang akhir kalamnya dapat sebut la ilaha illallah semasa Nabi berada di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Kerana bila melihat ramai sahabat-sahabat yang diseksa, bukan semualah, ada sebahagian sahabat yang ditangkap, diseksa, seperti berlaku kepada Ammar bin Yasir, seperti berlaku kepada Bilal bin Rabah. Lalu Nabi pesan kepada mereka, sesiapa yang dapat istiqamah dengan la ilaha illallah, kalau dia mati macam ni, maka dia dijamin syurga. Kalau kita hidup dengan kita beriman, itu yang kita sentiasa baca dalam doa kita. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman, wahsyurna fi zumratil muttaqin atau fi zumratil mu'minin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan beriman, mati pun beriman, dan kami dihimpunkan di hari kiamat dalam golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Ya, ada soalan lain. Soalan bertulis daripada Cik Khalwani. Musim pandemik kita sering mendengar rakan-rakan Muslim kita memilih untuk mengakhiri hayat mereka bunuh diri. Adakah boleh kita mendoakan roh arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang saleh? Atau sekadar mendoakan moga Allah ampunkan dosa mereka? Kita doakan mereka supaya diampunkan dosa itulah. Mereka telah melakukan satu kesalahan yang besar, itu bunuh diri. Kalau orang kafir itu lain cerita. Tapi kalau orang Islam, ini satu kesalahan yang besar. Tapi para ulama mengatakan dosa bunuh diri masih terletak kepada masyiatullah. Terletak kepada kehendak Allah. Maknanya orang yang mati bunuh diri, walaupun dia disiksa dalam neraka, dia tak akan kekal. Berapa lama dalam neraka itu Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Tetapi dia tidak kekal. Jika Allah Ta'ala kehendaki untuk orang itu diampunkan tanpa diazab, ya, dia boleh berbuat begitu. Ataupun dia disiksa dahulu atas kesalahan dia bunuh diri. Kemudian bila habis tempohnya, dia akan selamat juga. Dan kita mendoakan baginya supaya diberi keampunan atas kejahilan mereka sehingga bertindak sebegitu. Kalau kita nak kata ruh mereka tu, kita minta supaya ditempatkan orang-orang yang saleh. Kita mengharapkan begitu, tapi timbul persoalan, adakah munasabah doa kita? Kalau mereka ni orang saleh, kenapa mereka bertindak bunuh diri? Orang yang saleh dia tak akan bertindak begitu. Sebab mereka tahu bahawasanya Allah Ta'ala tidak menyukai seseorang tu menamatkan hidupnya dengan bunuh diri. Baik, kemudian soalan berikutnya. Kita itu orang Islam dimatikan sebelum, betul? Orang Islam dimatikan lebih awal sebelum kiamat berlaku. Yang kena azab ketika berlaku orang-orang kafir, bagaimana kenyataan mengatakan Nabi Isa datang sebelum itu. Ini sebelum ayat Nabi Isa tu sebelum berlaku kiamat yang total tu, itu yang Nabi Isa tu itu di antara tanda besar kiamat. Di tanda besar kiamat ada 10 yang Nabi sebut dalam hadis. Antaranya ialah Abel Lee tutup mic ya. Abel Lee Ramli tu.
Antaranya Nabi sebut turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, Dajjal, munculnya Imam Mahdi, keluarnya api daripada Aden, berlakunya khasaf, apa dia lagi, matahari terbit sebelah barat. Tapi kemuncak daripada semua itu adalah berlakunya suatu zalzalah, gegaran yang besar. Waktu akhir sekali. Tapi masa muncul Nabi Isa tu orang memang ada lagi, iaitu belum berlaku yang kita kata kemusnahan yang secara baghtatan. Hal yang zuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali berlakunya kiamat secara tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak sedar. Itu yang sebelum tu ya, itu minta siapa tu? Ustazah Maziah, tak rasa nama tadi. Tu kita boleh baca dalam kitab Asyratus Sa'ah. Tentang tanda-tanda kiamat. Saya cerita tadi, dia punya kemuncak akhir sekali dah. Setelah muncul Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa dan lain-lain. Kau ini ujian kecil jika dinisbahkan kepada kemunculan Dajjal. Betul. Setuju. Fitnah Masihud Dajjal jauh lebih besar. Sehingga ada hadis Nabi kata, bila kamu mendengar Dajjal sudah keluar, ikat isteri-isteri kamu, anak-anak kamu di rumah sampai disuruh ikat sebab takut mereka keluar dan mereka nanti tertipu dengan fitnah Dajjal. Adapun sekarang ni Qawi ni tak adalah sampai kena ikat, cuma kena quarantine di rumah aja, tak boleh keluar, ataupun keluar pun dalam yang sangat terhad lah, tak boleh keluar ramai-ramai. Baik, itu saja ya, soalan bertulis tak ada dah. Kita ada soalan lisan ya? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya. Cikgu Rohana. Nak tanya macam mana taubat orang yang tahu akan mati, iaitu misalnya dijalankan hukuman gantung. Dia telah membunuh, tapi kan ada beberapa hari masa untuk dia dijatuhkan hukuman, so dia bertaubat. Boleh, tak ada masalah, boleh. Jadi bagi pesalah-pesalah yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah, dia akan menjalani hukuman mati ataupun hukuman gantung sampai mati, kita melihat di situ dia punya tempoh untuk dia bertaubat tu ada, sebab dia tahu bila dia akan dikenakan hukuman tu. Jadi maknanya dia bertaubat ketika nyawa belum sampai ke halkum, sebab peluang tu masih ada. Dia tak bolehnya bertaubat bila nyawa dah sampai ke ghargharah, bahasa Arab sebut. Yang Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, tuqbalu taubatul abdi ma lam yugharghir. Diterima taubat seorang hamba selagi belum sampai ke halkum. Jadi orang yang nak dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, ketika tu nyawa dia belum sampai ke halkum. Ataupun kalau dia dah bertaubat, insya-Allah taubat dia diterima di sisi Allah. Dan biasanya kita lihat orang yang macam ni memang dia benar-benar insaf lah. Sebab dia tahu dia tak lama dah, kehidupan dia di dunia ni akan berakhir dah. Kalau dia tak nak bertaubat tu tak tahulah, itu pilihan di tangan dia. Kalau dia benar-benar bertaubat, semoga Allah Ta'ala menerima taubatnya dan dia termasuk orang-orang yang diampunkan dosa, walaupun dia dah melakukan kesalahan yang besar, tapi taubat tu sudah cukup menyebabkan dia insya-Allah akan selamat lepas tu. Sebagaimana kisah Al-Ghamidiyah, seorang wanita dari kabilah Ghamidiyah yang telah terlanjur melakukan perbuatan zina, lalu dia datang jumpa Nabi mengaku kesalahan dia sebut dia dah mengandung. Akhirnya Nabi terima pengakuan dia, dan selepas dia melahirkan anak dan habis tempoh menyusunya lamalah, mana dah 2 tahun lebih, dan dia dipanggil kembali untuk dilaksanakan hukuman hudud ke atasnya. Akhirnya wanita tu mati kerana hukuman berkenaan lah. Hukuman dia direjam. Kemudian nak disolatkan jenazahnya. Sahabat kata, ya Rasulullah, patutkah kamu solatkan jenazah seorang wanita yang telah melakukan kesalahan zina? Nabi kata, walaupun dia pernah buat salah, sehingga dia mengandung melahirkan anak luar nikah, tetapi dia telah bertaubat kepada Allah. Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atuhum.
Nabi kata dia telah bertaubat dengan suatu taubat yang sangat hebat. Kalau taubat ni boleh diagihkan kepada 70 orang penduduk Madinah, belum mencukupi lagi untuk diakhir, masih lebih lagi. Kalau taubat tu kita boleh bandingkan dalam bentuk wang, bentuk duit, kita agihkan duit tu, masih berbaki lagi duit tu. Tapi taubat ni bukan dalam bentuk duit. Cuma Nabi nak beritahu taubat ni taubat yang sangat hebat. Allah Ta'ala terima taubat dia. Soal dia bersalah, itu cerita yang lepas. Bila seseorang tu bertaubat, maka di sisi Allah Ta'ala dia seperti orang yang tak ada dosa lagi. Ada satu riwayat hadis ni tidaklah kuat sanak dia. Tapi matan dia tu, mafhum dia adalah sahih. Itu at-taibu minaz zambi kamal la zambalah. At-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tak ada dosa. Bila orang tu dah bertaubat, seperti orang yang tak ada dosa dah. Kerana dia sudah dibersihkan daripada dosanya. Memang kita tidak berpakaian di padang mahsyar. Kita dibangkitkan tak ada pakaian. Kemudian kita dihimpunkan sampai tempoh tertentu, kemudian diberi pakaian. Cuma tempoh kita keluar daripada kubur sehingga kita diberi pakaian itu saya tak pasti berapa lama tempoh. Tapi memang kita dihimpunkan peringkat awal daripada mahsyar tak ada pakaian. Peringkat awal tak ada pakaian. Tetapi selepas itu diberi pakaian. Mana bukan selama-lamanya di padang mahsyar keadaan tak ada pakaian. Ada juga, cuma tidak diketahui tempoh berapa lama kita tidak berpakaian. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Nak tanya satu soalan ni pasal masalah pelaksanaan hukum bunuh ni. Tadi kalau macam kita contoh dia mati apa ni? Contoh kita kata pelaksanaan bunuh kisos ni. Ya. Dalam Islam ni kan kisos ni dia kena pancung tak? Tapi contoh kita kata yang berlaku pada Mona Pendi tu, dia apa bunuh, tapi dia dihukum gantung. Sama-sama mati. Ya. Macam mana tu? Yalah, kalau ikut kaedah Islam begitulah. Memang kaedah Islam, kaedah perlaksanaan hukuman mati ke atas penjenayah adalah bidarbi unuqihi, dengan dipukul lehernya. Bukan dengan cara dita'liquhu bil habli, bukan kata digantung dengan tali. Betul itu. Itu saya tak boleh nak komen. Itu melibatkan kuasa bidang kehakiman. Kalau nak ikut kaedah yang syar'i mengikut undang-undang Islam, pesalah itu dia mesti dibunuh dengan cara sebegitu. Sama juga dengan tentera-tentera kafir dalam peperangan. Allah Ta'ala suruh bunuh orang kafir itu dengan cara fadarbar riqab. Itu dalam ayat keempat surah Muhammad. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan peperangan, maka pukullah leher mereka. Pukul leher mana pancung? Ulama mengatakan dalam huraian hadis itu kerana kaedah pancung ataupun menyebabkan putus kepala, itulah cara yang paling cepat mematikan dia dan tidak menyeksa dia. Maknanya dia tak terasa sakit lama sebab roh dia terus tercabut. Tetapi cara itulah cara yang paling menggerunkan. Bila dilihat oleh musuh, kepala dah tercabut, keluar darah, mereka rasa gerung, akhirnya mereka berundur. Kenapa dalam ayat tu Allah Ta'ala tak suruh bunuh musuh tu dengan cara bita'ni fi batnihi, bita'ni dengan cara tikam pada perutnya, atau biqata'i rijlahi, potong kakinya, tak. Bukan potong tangan, tapi potong kepalanya. Begitu juga dalam bab hukuman mati ke atas penjenayah. Contohnya dalam bab kisas. Kisah ni maknanya kes penjenayah, bunuh orang yang tak bersalah. Maka Allah Ta'ala mewajibkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan kamu melaksanakan hukuman kisas dalam kes pembunuhan. Iaitu kalau pembunuh ni memang dah sabit dia melakukan kesalahan bunuh, maka dia perlu dibunuh balas dengan kuasa pihak pemerintah lah. Tapi cara bunuh begitu. Cara bunuh begitu. Bukan kata ditikam, bukan apa, tapi dengan cara dipancung kepala. Bukan dengan cara digantung. Itu saya tak boleh nak komen tentang cara perasaan itu dah melibatkan bidang kuasa pihak kehakiman negara. Itu kena bicara dengan pihak-pihak yang lebih berautoriti, dengan badan mufti dan sebagainya lah. Cuma dari segi agamanya saya boleh beritahu caranya ialah Allah Ta'ala suruh fadarbar riqab sebagaimana dalam peperangan. Begitu juga dalam
kesalahan tadi. Kecuali dalam kes dalam kes mencuri saja, dan mencuri tak bunuh, dia hanya potong tangan saja. Itu pun perlu dilihat banyak perkara lain lah. Syarat-syaratnya, barang yang dicuri dan sebagainya. Ya Ustaz, teman saya nak tahunya, dosa dia tu terhapuslah dengan kes dia tu. Dosa dia tu. Dosa pembunuhan tu dihukum macam tu memang dia terhapus jugalah. Dia sebenarnya bergantung kepada taubat dia. Tapi insya-Allah sangkaan baik kita kepada Allah dengan hukuman tadi, dosa dia terhapus. Tapi yang penting dia kena bertaubat. Tapi biasanya kalau orang tu tahu dia akan dihukum begitu, dia akan dihukum hukuman mandatory, gantung sampai mati. Kita tahu dia akan bertaubat. Itu yang pentingnya adalah taubatnya. Tapi kalau dia tak bertaubat tu tak tahulah. Tapi adakah dengan cara hukuman begitu? Sebab pemilihan hukuman tu bukan di tangan penjenayah, itu pilihan pihak yang melaksanakan hukuman ke atas dia lah. Tapi insya-Allah di sisi Allah, jika orang tu benar-benar bertaubat, dia masih ada peluang untuk dihapuskan dosanya. Binatang tunggang dengan kita di akhirat sempurna dengan korban ni. Sebab tahun ni ramai tak dapat buat korban. Wallahualam, saya tak pasti hal tu. Tak pasti hal tu. Tapi tak apalah. Kita kalau tak dapat korban tahun ni, kita lihat kita dah korban sebelum ni. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, kita dapat buat ibadat korban tahun depan. Tak tanya sikit boleh lagi? Ya, silakan. Tadi kan saya tanya pasal akhir dah ni sebab 7.50 dah. Ya. Tadi pasal kata matinya orang Islam tu semua sebelum kiamat tu kan. Kalau kata Nabi Isa datang tu dia bunuh semua mati dah juga kan orang kafir tadi. Masa betul-betul tu tak ada sangatlah, tak ada orang kafir tu, memang ada lagi masa tu. Masa mana tu? Masa Nabi Isa. Masa zaman Nabi Isa. Masa Nabi Isa tu dah dibunuh babi. Maksud saya faham situ masa tak ada kafir langsung lah kan. Jadi kalau datang kiamat betul-betul tu memang orang kafir, yang orang kafir tak ada lah kan? Ada macam mana? Buatlah. Dia tempuh keberadaan Nabi Isa tu ada banyak pendapat. Ada kata tempuh sampai 7 tahun saja, ada kata lebih sampai berpuluh tahun. Tempuh tu kita tak pasti. Tapi zaman tu berubah. Pada zaman Nabi Isa, dunia ni berubah jadi sangat baik lah. Sangat baik. Bahkan disebut dalam hadis, Nabi Isa akan yaqtulul khinzir, dia akan bunuh semua babi-babi. Kemudian dia akan mematahkan salib. Salib itu maknanya nak beritahu orang-orang Kristian bahawa kepercayaan mereka yang Nabi Isa ni anak Tuhan adalah kepercayaan yang sesat dan batil. Nabi Isa akan patahkan salib. Kemudian keamanan akan memenuhi dunia. Kezaliman akan dihapuskan. Muliat dengan adilan wa qistan, itu disebut dalam hadis, dipenuhi dengan keadilan sebagai menggantikan zulman wa jauran, kezaliman yang sebelumnya. Kemudian tempoh-tempoh tertentu akhirnya Nabi Isa pun akan mati jugalah. Dia pun akan meninggal juga. Kemudian dunia ni semakin berubah pula. Seorang demi seorang akan mati. Berapa lama tempoh tu kita tak pasti. Maknanya kalau kita lihat pada turutan peristiwa-peristiwa besar hari kiamat, kita mana kita nampak, kita tak tahu nak jangkakan bila. Kita rasa mungkin lambat lagi. Lambat tu nisbah pada kita, tapi kiamat ni semendekat. Sebab kemunculan itu bila dia muncul, tanda yang pertama, yang lain akan muncul satu demi satu. Keluarnya asap, keluarnya dabbah, turunnya Nabi Isa, turunnya munculnya Ya'juj Ma'juj. Mana fasa-fasa yang masih lama lagi lah. Dan kita pun tak tahu bila dia akan berlaku. Dan bila akan sampai satu masa, orang yang beriman seorang demi seorang akan mati. Orang beriman akan dimatikan. Dan muncul pula generasi yang lain, orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik. Dan bila tak ada lagi orang beriman, dan akhir sekali itulah berlakunya kiamat yang sangat dahsyat. Jadi kita berhenti setakat tu, masa kita dah lebih. InsyaAllah kita sambung esok. Berbaki 2 hari lagi, Ahad, Isnin. Hari Selasa kita cutilah hari Raja. Hari Selasa, cuma hari Isnin, kalau boleh, kita berpuasa sunat lah. Sebab hari Isnin tu hari Arafah, ya, hari 9 Zulhijjah. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada kita semua dengan apa yang telah kita pelajari daripada ayat-ayatnya.
dan memberikan cahaya untuk kita dunia dan akhirat dengan ilmu yang kita perolehi, insya-Allah. Dan terima kasih kepada semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.